kita berada di bawah kerajaan Osmaniyah yang sangat besar. Inilah negara Islam yang paling besar yang pernah wujud di atas muka bumi, tetapi kita tak beritahu dalam sejarah kita. Daripada Afrika, daripada pantai barat Afrika menuju ke sebelah timur, ke hujung benua Asia, itulah letupan ataupun penguasaan kerajaan Osmaniyah satu masa dulu. Termasuklah alam Melayu dan seluruhnya di bawah kerajaan Osmaniyah. Siapa kerajaan Osmaniyah? Kerajaan ini asalnya daripada bangsa Mongolia. Mongolia telah datang menghancurkan Islam di Baghdad. Mereka menghancurkan ulama, membunuh ulama, membakar kitab. Selepas mereka menghancurkan Islam, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Perkara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah lain. Bangsa yang menang mengikut bangsa yang kalah. Dan Mongolia telah memeluk Islam beramai-ramai. Mereka lah membawa Islam ke Samarkand, membawa Islam ke China, sehingga China telah melaksanakan Islam ketika pemerintahan Kerajaan Yuan, Kerajaan Mongolia. Kerajaan Song dan Kerajaan Ming, tiga dinasti Islam di China. Sampai hari ini satu dinasti pun tak ada dalam sejarah negara kita, sebab sejarah China telah dipalsukan oleh penulis Amerika. Oleh sebab itu sejarah Islam di China telah dimalakkan sampai hari ini. Selama tiga dinasti Islam memerintah di China, Song, Yuan dan Ming. Tetapi dalam sejarah China, satu pun tidak ada yang menyatakan bahawa China melaksanakan hukum Islam dalam kurun-kurun yang diperintah oleh orang Mongol. Mongolia kemudian meneruskan ke barat, menyebarkan Islam. Akhirnya mereka membentuk Kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah dipimpin oleh Raja Mongolia. Dan sampai hari ini mereka jatuh pada tahun 1994, maka berakhirlah Kerajaan Islam buat selama-lamanya. Ketika itu kita lihat Melaka di bawah Kerajaan Osmaniyah. Kita ialah Osmaniyah. Sejarah negara kita tak pernah sebut kita bersama Osmaniyah. Bahkan Osmaniyah semakin kecil, tetapi masih mengekalkan Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah di dalam sejarah Osmaniyah disebut sebagai gubernur Kerajaan Osmaniyah di sebelah timur. Begitu juga Sultan Iskandar Aceh juga disebut sebagai gubernur Kerajaan Osmaniyah. Dan bendera kita menggunakan bendera Osmaniyah yang sama. Inilah bendera Osmaniyah yang masih kekal hari ini. Turki masih menggunakan bendera ini. Dan sejak negeri di negara Indonesia masih menggunakan bendera Osmaniyah. Selangor menggunakan bintang ini, Johor menggunakan bintang ini, Kedah menggunakan bintang ini, Terengganu menggunakan bintang ini. Bahkan seluruh alam Melayu masih menggunakan bendera Osmaniyah, walaupun kita tak nak beritahu hubungan kita dengan Osmaniyah. Sebelum kejatuhan Osmaniyah, tuan-tuan, dalam khutbah Jumaat kita membaca khutbah untuk Sultan Osmaniyah. Sehingga apabila mereka jatuh, barulah kepada Sultan setiap negeri kita baca. Tetapi di Yogyakarta, tuan-tuan, masih mereka membaca kepada Sultan Osmaniyah sampai hari ini. Dalam ketika menyambut Hari Raya, mereka menyebut kepada Sultan Osmaniyah, walaupun Osmaniyah telah tidak ada lama. Itulah kesan di antara hubungan Osmaniyah dengan alam Melayu. Ini raja yang dilatih oleh Osmaniyah, Sultan Alauddin Shah, yang diberikan mandat khusus untuk melaksanakan Islam di Melaka di bawah pimpinan Osmaniyah. Dan di sinilah kita lihat Islam telah dimartabatkan di Melaka, melaksanakan hukum tanzir, melaksanakan hukum qisas dan hukum hudud telah dilaksanakan di Melaka pada kurun yang ke-16. Oleh sebab itu Melaka disahkan sebagai sebuah negara Islam, sebagaimana Jawa juga telah disahkan sebuah negara Islam. Dan hukum Islam ini dikembangkan oleh Osmaniyah bukan saja di Melaka. Undang-undang Laut Melaka ialah Undang-Undang Harabah Islam. Kemudian dikembangkan di Pahang. Pahang menggunakan hukum Islam sepenuhnya ketika Sultan Abdul Ghaffar Shah pada kurun yang ke-16. Begitu juga Kedah melaksanakan hukum Islam dalam kurun yang ke-17. Perak melaksanakan dalam masa yang sama. Tetapi sayang, British telah memadamkan sejarah ini. British mengatakan bumi ini tidak ada sebarang undang-undang. Untuk merdeka, anda harus menggunakan undang-undang kami, undang-undang Kristian kami, common law, yang kita guna sampai hari ini. Walaupun sudah merdeka, tetapi kita masih menganut agama ataupun undang-undang Kristian common law sampai hari ini. Mereka lupa bahawa sejarah menunjukkan bahawa seluruh bumi Melayu telah ditadbirkan oleh undang-undang Islam sejak kurun yang ke-15 dan 16. Tuan-tuan yang saya hormati, Portugis sangat takut kepada Osmaniyah sehingga mereka tidak boleh lepas daripada Lisbon
kecualilah mereka sampai ke Melaka tahun 1511. Dan kita lihat khalifah masih meneruskan perjuangannya, dan kita lihat timbul berbagai-bagai negara Islam di kawasan Asia Tenggara, termasuklah Aceh, Pagaruyung, Cirebon, Demak dan sebagainya. Dan perjuangan antaranya lah untuk menentang penjajahan, dan hari itu satu-satunya lah Portugis. Belanda telah mengambil alih, dan timbullah pejuang-pejuang daripada ulama kita untuk menentang penjajahan. Dan tujuan pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan ialah peranan ulama kita yang tidak pernah disebut apabila kita menyambut kemerdekaan. Antara ulama yang pertama yang menentang Belanda ialah Syekh Yusuf Al-Khalwati, tokoh kita yang besar yang ditangkap oleh British, didekat oleh Belanda, dan dia terus berjuang di Jawa. Kemudian ditangkap, dibawa ke Ceylon, dan akhirnya dibuang ke Afrika Selatan, sehingga umat Melayu di Afrika Selatan telah membentuk satu masyarakat yang sangat dinamik. Mereka adalah masyarakat yang bergaya, dan dialah menjadi inspirasi kepada Mandela. Mandela menobatkan Syekh Yusuf Makassar sebagai tokoh negarawan mereka, dan sistem apartheid dihapuskan berdasarkan kepada perjuangan Yusuf Al-Khalwati. Inilah ulama kita yang besar yang sentiasa menyeru pelajarnya untuk berjihad menentang Belanda dengan darah dan air mata. Tapi perjuangannya tidak disebut ketika kita menyambut kemerdekaan semalam. Perjuangan ketika itu bukan berdasarkan geografi. Perjuangan satu umat, satu akidah. Geografi tidak memisahkan kita. Perjuangan diteruskan oleh Raja Haji daripada Bugis, dan dia juga kalah. Dia kalah bukan kekuatan tenteranya tidak kuat, tetapi dia dikhianati oleh tenteranya sendiri. Di Teluk Palas, Teluk Ketapang, dia menulis surat ini ketika dia dikhianati oleh tenteranya sendiri, dan depannya tentera Belanda sedang menghadapinya. Dia tulis, mari kita hayati apakah dia tulis. Maka hari ini 19 Rejab 1998 Hijrah, di Tanjung Palas, di Teluk Ketapang, inilah warkah yang kutulis. Kutulis di atas sejadah selepas selesai solat, dan aku tulis untuk panduan seluruh Melayu yang mengkhianati perjuangan ini. Sungguh demikian, aku menyadari bahawa terdapat kalangan armada perang Melayu yang aku satukan, dan pimpin ini terdapat golongan Melayu menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Mereka berani mati, sehinggalah petualang bangkit dari sujud tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang mereka, antara mereka. Tuan-tuan, Raja Haji menceritakan ketika serangan terakhir kepada Belanda, mereka bersolat, berdoa panjang, bersujud, tetapi ketika bersujud kawan bangun, tikam kawan. Itulah kekalahan Raja Haji. Dan yang menikam ini menerima rasuah daripada Belanda. Mereka bersujud, rupa-rupanya musuh masuk celah-celah setiap yang beriman. Dan mereka selepas sujud yang lama, imam ialah Raja Haji, dan kawan bangun, tikam kawan. Kekalahan Raja Haji. Biar saya tak baca seterusnya suratnya. Biar peluru menembus dadaku daripada depan, bukan daripada belakang. Aku takkan undur walaupun aku seorang. Raja Haji, ya Allah, butakan mata Belanda supaya surat aku ini sampai kepada orang Melayu seluruhnya. Mereka bangsa pengkhianat yang mengkhianat dalam perjuangan setiap masa dan ketika. Ini pesanan Raja Haji. Kebetulan saya baca surat ini di tempat lain, ada keturunan Raja Haji bangun depan, di belakang. Ini sumpah kami, keluarga kami sampai hari ini. Kami bersumpah dengan surat ini bahawa di antara kami, di antara kita, barangkali musuh kita yang solat sebelah kita, sebab Raja Haji menyatakan bahawa yang menikam kita adalah musuh di sebelah kita yang sama solat seperti kita. Rupa Melayu, hati Belanda. Kemudian rupa Melayu, hati British. Inilah perjuangan yang telah berlalu, yang barangkali tidak ditulis dalam sejarah kita.